Assalamualaikum, nama saya Azura Syida binti Abdul Khalid. Saya akan membentangkan mengenai tugasan 1, iaitu analisis pengenalan falsafah logik dan metodologi serta konsep insan dalam filem Husin. Filem Husin ini diarahkan oleh Jasmine Ahmad. Filem ini merupakan filem keempat dari siri sebelumnya, iaitu filem Gubra, Sepit dan juga Rabun. Filem Husin ini memenangi anugerah sebutan khas di Festival Filem Antarabangsa Berlin ke-57. Filem Husin ini berkisahkan tentang keluarga, persahabatan, kasih sayang serta percintaan pertama antara watak Orchid dan juga Muhsin. Berlatarkan masyarakat majmuk yang terdiri daripada masyarakat Melayu, Cina dan juga India di sebuah kawasan kampung di Sekinchan, Sabak Benam pada tahun 1993. Di dalam filem Muhsin ini terdapat beberapa pengenalan falsafah di dalam filem Muhsin ini, iaitu yang boleh kita fahamkan dulu, maksudnya pengertian umum falsafah, iaitu usaha ke arah mencintai, mencari, mengkaji dan menganggapi sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran dan kebijaksanaan untuk mendapatkan kebenaran dan keyakinan yang hakiki. Itu maksud pengenalan falsafah dah. Pengertian iaitu pengertian umum untuk falsafah. Di dalam filem Muhsin ini terdapat beberapa jenis falsafah, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Di dalam filem ini boleh didapati, iaitu nombor 1, percaya dan patuh kepada Tuhan. Kedua, berilmu pengetahuan. Ketiga, memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. Serta nombor 4, memiliki sahsiah yang seimbang dan sepadu. Nombor 5, bertanggungjawab kepada diri sendiri, masyarakat, agama dan juga negara. Nombor 6 ialah berakhlak mulia. Di dalam filem Muhsin ini, falsafah pendidikan kebangsaan dapat dilihat apabila Jasmine Ahmad menggunakan ayat Bismillah sebagai pembuka bicara di awal filem Muhsin ini, iaitu kita boleh lihat balik kepada poin nombor 1, ialah percaya dan patuh kepada Tuhan. Bererti Bismillah, iaitu bermaksud dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta, segala apa yang kita lakukan ini adalah di atas kekuasaan yang Maha Esa. Poin nombor 2 ialah berilmu berpengetahuan. Di sini di mana kita dapat lihat di dalam filem ini, Orchid, seorang kanak-kanak yang berbangsa Melayu, fasih bercakap di dalam bahasa Inggeris dan juga fasih bercakap di dalam bahasa Mandarin. Di sini kita boleh lihat berilmu berpengetahuan ini tidak kira bangsa, agama ataupun apa juga pangkat. Juga di sini juga ada adingan di mana Orchid, pembantu rumah Orchid, iaitu Kak Yam, dia juga seorang yang fasih berbahasa Inggeris. Di sini kita dapat lihat di mana tidak mengira status bangsa, agama atau kaum. Jika kita mempunyai kita mempunyai keinginan untuk belajar, kita akan menjadi seorang yang berilmu, berpengetahuan. Juga ada adingan di mana adingan Muhsin belajar bercakap berbahasa Inggeris dengan Orchid semasa mereka bermain, iaitu semasa mereka menaiki basikal, semasa mereka memanjat pokok. Jadi di situ kita dapat lihat tidak kira situasi, pangkat ataupun apa saja yang dapat menghalang kita daripada menuntut ilmu. Seterusnya ialah
mengenai perpaduan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. Okey, sebagaimana kita tahu, filem Muhsin ini memaparkan kehidupan berbilang kaum, di mana seperti kita boleh tengok Orchid bersekolah di sekolah kebangsaan jenis kebangsaan Cina. Manakala kita tahu Orchid seorang budak kanak-kanak berbahasa Melayu. Di dalam falsafah pendidikan kebangsaan juga menunjukkan sasiah yang seimbang dan sepadu. Di dalam filem Muhsin ini, watak Muhsin sendiri iaitu seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 12 tahun. Dia seorang yang mempunyai akhlak yang baik walaupun datang dari keluarga yang bermasalah. Okey, di sini kita dapat lihat beberapa adegan di mana dia sentiasa mahu menjaga keselamatan Orchid, iaitu daripada ada satu adegan di mana rakan sekolah Orchid mahu memukul Orchid. Lalu Muhsin mempertahankan Orchid di situ. Dan juga kita dapat lihat di mana satu adegan semasa Orchid bermain galah panjang, di mana Orchid dikasari oleh pemain galah panjang yang lain, iaitu budak lelaki yang lain. Di situ kita nampak Muhsin melindungi Orchid dengan memarahinya dan melindungi Orchid daripada dikasari oleh kanak-kanak lain, kanak-kanak lelaki lain. Okey, di situ kita nampak perwatakan Muhsin sebagai seorang kanak-kanak yang rasa bertanggungjawab untuk melindungi rakannya daripada dikasari, daripada dicederakan. Okey. Selain itu juga watak Muhsin juga kita dapat lihat di mana dia seorang yang berbudi bahasa. Apabila dia mau keluar dengan Orchid, dia akan pergi ke rumah Orchid, berjumpa dengan keluarga Orchid. Dari situ kita dapat lihat di mana dia menjaga adab untuk membawa rakannya pergi bermain, membawa rakannya pergi keluar. Di situ juga kita nampak juga cara Muhsin bercakap dengan pembantu rumah dan juga ibu bapa Orchid, iaitu Muhsin sentiasa memberi salam dan juga menjawab salam serta menjawab dengan nada yang baik dan juga dengan sopan santun. Di sini kita dapat lihat walaupun Muhsin tidak mendapat kasih sayang yang cukup dan juga datang daripada keluarga yang bermasalah, walaupun datang daripada keluarga bermasalah, Muhsin dilihat sebagai seorang budak yang mempunyai akhlak yang baik di situ. Bertanggungjawab kepada diri sendiri, masyarakat, agama dan juga negara. Di dalam aspek ini melahirkan insan yang seimbang, merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Dalam filem Muhsin ini kita dapat lihat keempat-empat aspek ini, di mana pertama sekalinya aspek jasmani kita dapat lihat semasa Orchid dan teman-temannya bermain setiap petang. Kita dapat lihat aspek jasmani ditekankan di sini, iaitu elemen yang menekankan pendidikan jasmani dan juga kegiatan co-curriculum, iaitu sekaligus kita dapat lihat menampilkan aktiviti yang sihat di kalangan kanak-kanak seusia mereka yang meningkat dewasa. Selain itu juga untuk aspek emosi, di sini kita dapat lihat aspek emosi dipertontonkan di dalam filem ini, iaitu bermaksud pemikiran yang dipengaruhi oleh emosi yang stabil. Okey, di sini kita dapat lihat ibu bapa Orchid mempunyai atau menjaga kestabilan emosi mereka. Mereka tidak sekat jarang memarahi Orchid apabila rumah mereka didatangi oleh jiran mereka yang mengadu tentang perbuatan Orchid, di mana Orchid telah membuang beg rakan sekelasnya semasa mereka menaiki bas mahu pulang ke rumah.
Di situ kita dapat lihat ibu bapa Orchid menjaga kestabilan emosi mereka. Mereka tidak sekat jarang dan tidak memarahi Orchid secara langsung. Mereka bertanyakan dahulu kepada Orchid bahawa kenapa Orchid melakukan perbuatan tersebut. Di sini kita dapat lihat mereka berdua ibu bapa Orchid menjaga kestabilan emosi mereka di sini. Selain itu, dari aspek rohani, pada aspek rohani kita dapat lihat di dalam filem ini ditekankan iaitu semasa Mohsin dan juga Orchid belajar mengaji bersama-sama, pada sebelah malamnya bersama Kak Yam, mereka juga keluarga Orchid juga solat bersama-sama setiap hari. Ini menunjukkan penekanan aspek rohani di situ dapat dilihat di dalam filem ini. Seterusnya, aspek intelek. Aspek intelek ini kita dapat lihat daripada segi dapat dilihat daripada segi dan juga daripada adegan dalam filem ini menunjukkan intelek ialah dalam kreativiti dalam berfikir. Adegan ini dapat dilihat semasa Cikgu Orchid meminta Orchid menulis tentang aktiviti percutian yang akan dilakukan. Walaupun Cikgu Orchid meminta Orchid menulis karangan mengenai aktiviti percutiannya, tapi cikgunya tidak meminta rakan-rakannya yang lain untuk menulis karangan tersebut. Ini menunjukkan Orchid seorang budak yang bijak, yang di mana dia punya intelek yang bagus di situ. Mengenai aspek intelek di sini kita dapat lihat keluarga Orchid juga sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan mereka dengan mempelajari bahasa Inggeris walaupun di mana sahaja mereka berada, terutama sekali di rumah bersama Kak Yam dan juga Mohsin. Mohsin. Di sini menunjukkan walau apapun keadaan di mana sahaja kita boleh menambahkan ilmu pengetahuan kita boleh seperti mempelajari bahasa lain. Di sini kita juga dapat melihat ilmu kita boleh tuntut di mana-mana sahaja. Dalam filem Mohsin ini juga terkandung tentang logik dan juga metodologi. Definisi logik ini terdiri daripada etimologi dan juga terminologi. Okey, logik dari sudut bahasa didefinisikan sebagai kata-kata yang benar atau pemikiran yang benar. Manakala terminologi pula menerangkan logik adalah satu cabang falsafah dalam kategori aksiologi yang mengkaji prinsip-prinsip penaklukan yang betul ataupun benar, yang menarik kesimpulan yang tepat dan yakin. Di dalam ini kita dapat lihat, di dalam filem ini kita dapat lihat aspek falasi, iaitu yang bermaksud hujahan palsu digunakan untuk mempengaruhi orang supaya mempercayainya benar. Falasi ini jelas bukan kaedah tetapi adalah berlawanan dengan kaedah logik. Antara falasi yang terdapat dalam filem Mohsin ini ialah falasi relevan. Falasi relevan ini ialah bermaksud falasi penyimpulan yang tidak relevan ataupun dipanggil false cause, iaitu penyimpulan yang dikemukakan menyimpang dari tujuan. Okey, contohnya kita dapat lihat semasa jiran Orchid datang ke rumah dan memberitahu ibu bapa Orchid tentang perbuatan Orchid yang membuang buku anaknya di dalam bas. Tetapi di situ kita dapat lihat Cik Gaduh, wahai anaknya dahulu yang membuli rakan Orchid,
dan memukul Mohsin dengan kayu. Di sini kita dapat lihat jirannya mahu Orchid dihukum oleh ibu bapa Orchid dan untuk memuaskan hati mereka. Falasi yang seterusnya ialah falasi serangan peribadi, bukan pendapat atau prinsip. Di sini kita dapat lihat di beberapa adingan, iaitu jiran sebelah rumah Orchid yang sentiasa berkata sinis dan menyindir keluarga Orchid disebabkan cara kehidupan Orchid yang berbeza dengan cara keluarga Melayu yang kebiasaannya. Dan dia sering memandang serong akibat tidak kepuasan hati serta dengki kerana keluarganya tidak sebahagia keluarga Orchid. Di sini juga kita dapat lihat falasi serangan situasi peribadi. Contoh yang paling tepat dapat dilihat dalam filem ini adalah semasa jiran sebelah rumah Orchid yang sentiasa mengeluarkan kata-kata sindiran terhadap bapa Orchid, seperti takut terhadap isterinya, kerana bapa Orchid selalu membantu ibu Orchid di dapur dan melakukan kerja-kerja rumah. Manakala kehidupan jiran Orchid tidak sebegitu. Suaminya sentiasa meninggalkannya, tidak membantunya membuat kerja rumah, sentiasa keluar meninggalkan dia walaupun dia tengah tengah hamil. Di situ kita dapat melihat falasi serangan peribadi di situ. Selain itu juga kita dapat melihat falasi menagih simpati. Hal ini kita dapat dilihat semasa adingan abang kepada Mohsin yang balik dalam keadaan mengamuk dan mabuk, serta dia memberitahu kepada makcik Senar, iaitu ibu saudara mereka, yang ibu kandung mereka sudah meninggal kerana membunuh diri. Adingan ini menunjukkan abang Mohsin menagih simpati dan bersedih di atas kehilangan ibu mereka. Adingan ini sangat menyayat hati apabila Mohsin yang sedang tidur terbangun dan terdengar perbualan antara abang dan juga makciknya. Lalu Mohsin memeluk abangnya dan menangisi nasib mereka. Itu antara falasi-falasi yang di dalam filem Mohsin ini. Dalam filem Mohsin ini juga terdapat konsep insan, iaitu bermaksud insan dalam istilah etimologi bermaksud harmonis, lemah lembut, tampak atau pelupa. Kata insan ini digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan jiwa dan rahaganya. Okey, konsep insan juga terdapat juga peranan hamba Allah di muka bumi ini, iaitu patuh pada segala suruhan, tinggalkan segala larangan dan juga beribadah hanya kepada Allah SWT. Konsep ini kita dapat lihat dalam keluarga Orchid yang mengamalkan ajaran agama Islam, dan juga di mana mereka sentiasa bersama-sama menunaikan solat secara berjemaah dan berdoa selepas selesai solat. Konsep insan juga kita dapat lihat di sini ialah insan yang seimbang dan harmonis, ialah insan yang punya ilmu pengetahuan, berakhlak mulia serta mempunyai tanggungjawab dalam sumbangan masyarakat. Dalam hal ini kita dapat lihat di dalam banyak adingan di dalam filem ini, di dalam aspek kehidupan Orchid dan juga Mohsin sebagai seorang pelajar. Mereka berdua menjalani kehidupan sebagai kanak-kanak yang normal, yang bermain dan juga belajar bersama-sama. Filem ini juga memaparkan adingan semasa cuti persekolahan. Walaupun cuti persekolahan, Orchid dan Mohsin tetap harus menjalani aktiviti harian mereka seperti bersukan, bermain dan juga menunaikan perkara wajib seperti solat, mengaji Al-Quran. Di sini menunjukkan walaupun mereka bercuti, mereka perlu melakukan ibadah wajib dan juga melakukan aktiviti harian mereka. Di dalam filem ini juga terdapat cabaran insan sejahtera, di mana cabaran insan sejahtera ini terbahagi kepada beberapa ciri, iaitu akidah yang sejahtera, ibadah yang sahih, keberibadian yang mulia, fizikal yang kuat dan daya intelek yang tinggi. Okey, di sini kita dapat lihat
watak okey yang menunjukkan dia seorang yang mempunyai kebaikan yang mulia apabila dia sentiasa menolong orang dalam kesusahan, di mana dengan semasa rakan sekolahnya dibuli dan juga semasa Orchid dipukul, semasa Mohsin dipukul dengan kayu, Orchid mahu menolong mereka walaupun Orchid hanyalah seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 10 tahun. Okey, di sini juga kita dapat lihat cabaran terhadap diri sendiri, iaitu cabaran terhadap diri sendiri iaitu terdiri pada beberapa ciri, iaitu sentiasa bermujahadah melawan hawa nafsu, menjaga ketepatan waktu, tersusun dalam semua urusan, mempunyai kemampuan berusaha untuk dirinya dan memberi manfaat kepada orang lain. Okey, di sini kita dapat lihat di mana Adingan, di mana Mohsin melawan hawa nafsunya dari memberitahu perasaannya terhadap Orchid. Dia juga berusaha untuk tidak memberitahu perasaan tersebut, untuk tidak mengganggu persahabatan antara mereka. Mohsin juga seorang yang independen, kerana dia dapat menyesuaikan diri di dalam suasana kampung yang lain dan dapat bergaul dengan baik bersama rakan-rakannya, kerana kita tahu Mohsin hanya datang semasa waktu cuti untuk menghabiskan cutinya bersama makciknya di kampung Orchid. Di sini kita dapat lihat Mohsin pandai membawa diri bersama keluarga Orchid dan dia juga pandai menjaga diri dan akhlaknya walaupun dia dibesarkan tanpa ibunya. Di sini kita dapat lihat di mana Mohsin seorang yang berakhlak mulia kerana dia sentiasa menjaga keselamatan Orchid daripada dibuli atau dicederakan. Dia juga seorang yang berbudi bahasa kerana sentiasa mengucapkan terima kasih kepada Kak Yam. Okey, itulah antara cabaran diri yang terdapat di dalam filem Mohsin ini. Kesimpulannya, dalam filem Mohsin ini terdapat pengenalan ilmu falsafah, logik dan metodologi dan juga konsep insan. Sekian, terima kasih.